dan juga dapat memberikan perspektif yang sebenar dan juga situasi sebenar yang berada di Gaza dan juga di kawasan yang bergolak pada ketika ini. Nadir, apa yang kita perlu fahami pada ketika ini? Serangan yang dilakukan oleh pejuang Hamas dan sejauh mana ia dapat bertahan dan mengapa serangan ini bukanlah sesuatu perkara yang biasa dan ini adalah satu permulaan kepada satu operasi dan juga mempertahankan bumi Gaza, bumi Israel, bumi Palestin dengan bermati-matian. Apa yang kita dapat fahami operasi kali ini? Saya rasa apa yang kita nampak pada hari ini adalah suatu kelainan yang cukup luar biasa. Bila mana serangan-serangan sebelum daripada ini, pertamanya dia bermula dengan kita kata permulaan yang meningkat dengan sekata dan selari. Maksudnya setiap kali serangan berlaku sebelum daripada ini, kita boleh menjangkakan sama ada serangan itu akan berterusan mencetuskan peperangan ataupun tidak, kerana ada step-step yang sangat clear setiap kali berlaku serangan. Contohnya sebelum daripada ini akan berlaku serangan. Bila mana berlaku serangan ke atas Gaza contohnya, akan berlaku serangan ke atas kawasan-kawasan latihan tentera. Kemudian akan berlaku serangan ke atas pos-pos kawalan. Kemudian berlaku assassination. Selepas itu barulah berlaku pengeboman ke atas bangunan-bangunan yang diduduki oleh orang-orang awam. Tetapi pada hari ini serangan yang berlaku cukup berbeza. Pertamanya dengan serangan itu datang daripada pihak mujahidin sendiri dan bukannya datang daripada pihak penjajah Israel. Dan sebenarnya saya berada di sebuah bengkel ketika ini ataupun ketika mana saya menerima maklumat tentang serangan pertama yang berlaku, dan ketika itu penduduk Gaza baru saja bangkit daripada tidur sekitar jam 7 pagi dan mereka pun terkejut dan dikejutkan dengan bunyi roket-roket yang dilepaskan daripada bandar Gaza memasuki kawasan tanah haram Israel tanpa ada henti. Dan pada masa yang sama mereka juga mendengar tentang serangan melepasi sempadan di antara Gaza dan juga tanah haram Israel oleh mujahidin-mujahidin, dan itu adalah serangan kali pertama berlaku setelah berbelas-belas tahun sejak daripada bumi Gaza itu diambil alih dan diperintah oleh Hamas. Serangan sentiasa berlaku dalam keadaan defensif. Mereka menunggu bila mana serangan dibuat oleh Zionis Israel dan mereka membalas serangan. Tetapi ini adalah kali pertama serangan berlaku dalam bentuk ofensif. Dan kita yang berada di Gaza sebelum daripada ini sentiasa boleh mendengar ura-ura bahawa akan berlaku pertukaran dalam bentuk serangan daripada serangan defensif kepada ofensif, dan hari ini kita nampak bagaimana ia benar-benar telah pun berlaku. Nadir cukup arif dengan bumi Gaza, tapi dalam masa yang sama kita perlu tahu bahawa itulah bumi yang paling tertekan sekali di dunia ini dengan mereka dikepung, mereka tersekat dan juga mereka serba kekurangan kerana sekatan yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan hari ini juga video-video kita lihat di media sosial, kita nampak mereka bukan sekadar menyerang, mereka cuba untuk melintasi tanah haram Israel dan sebagainya. Apa yang kita dapat faham dan juga ketahui situasi itu bagaimana, Nadir? Sebenarnya bila kita menyebut tentang Gaza dalam keadaan yang tertekan, kita tahu bahawa rakyat yang ditekan sentiasa mencari jalan untuk keluar daripada tekanan tersebut. Dan kalau berlaku di tempat-tempat yang lain, saya yakin dan percaya mungkin kerajaan yang sedia ada di tempat tersebut berada dalam keadaan tidak tenteram, dalam keadaan bergolak ataupun mungkin akan digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Tetapi apa yang berlaku di Gaza dengan sebab akidah mereka yang sangat kental, dengan sebab keyakinan mereka terhadap apa yang mereka perjuangkan, maka mereka tidak melawan ataupun melepaskan kemarahan mereka ke atas kerajaan Hamas dia ada di bumi Gaza, tetapi mereka bersabar dan bersabar dan bersabar sehingga kan bila mana berlaku detik serangan ke atas bumi Israel, tanah haram Israel ketika ini, mereka seolah-olah mendapat ruang untuk melepaskan segala kemarahan mereka yang menyebabkan bukan sahaja mujahidin yang masuk ke dalam tanah mereka yang telah dijajah, tetapi bila mana pintu-pintu sempadan dibuka, rakyat sendiri masuk dan melakukan serangan-serangan dan cuba untuk mengawal sebanyak mungkin lokasi-lokasi di dalam kawasan tanah haram itu sendiri. Maka kita menjangkakan mungkin serangan ini akan berlaku dalam tempoh yang sangat panjang. Kalaulah andaiannya mujahidin sahaja yang terlibat, mungkin ia boleh dipatahkan dengan mudah. Tetapi bila mana para pemuda, saya difahamkan oleh ahli keluarga saya di sana, ahli keluarga pemuda sendiri masuk ke dalam tanah haram Israel itu, walaupun dengan berselipar, mereka membawa apa sahaja senjata yang terlintas di tangan mereka untuk membebaskan tanah mereka yang telah pun dijajah itu. Sejauh mana mereka dapat bertahan, Nadir, kerana kita tahu juga aspek ketenteraan Israel cukup lengkap, mereka begitu kejam.
Tapi dalam masa sama, sejauh mana anak-anak muda ini dapat mempertahankan dan juga bagaimana dengan kelompok-kelompok wanita dan juga kanak-kanak di Gaza khususnya. Kerana saya membaca satu laporan mengatakan bahawa apabila Jerusalem diserang oleh Hamas pagi tadi, mereka bercerita mengenai menyelamatkan diri di tempat-tempat perlindungan bom dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang ataupun anak-anak di Gaza, mereka tidak ada perkara itu. Apabila serangan berlaku, mereka akan keluar dan mencari saudara mara dan sebagainya. Tapi pada ketika ini, apa yang Nadir tahu menerusi saudara mara di sana? Ya, bila kita menyebutkan tentang kekangan paling besar yang ada ke atas para mujahidin dan rakyat bila mana mereka mula dan menyerang masuk ke dalam tanah haram Israel itu ialah kekuatan tentera udara yang ada pada Zionis Israel. Iaitu kelemahan yang ada mungkin pada para mujahidin ialah kegagalan mereka untuk menyelundup masuk senjata-senjata yang boleh menumpaskan kekuatan tentera udara tentera Israel. Tetapi ketika ini kita melihat Israel perlu mengambil satu keputusan yang sukar, iaitu kalau mereka nak membersihkan kawasan-kawasan yang telah diambil semula oleh para mujahidin dan para pemuda, maka mereka mungkin terpaksa mengambil keputusan bagaimana yang mereka lakukan pada tahun 2014, pada tahun 2021 di beberapa kawasan, iaitu mereka mengebom sahaja setiap kawasan yang ada pemuda walaupun rakyat mereka sendiri akan menjadi korban. 2014 kita mendengar mereka melakukan perkara yang sama bila mana ada anggota tentera Israel yang dicolek, dan untuk membolehkan tentera itu tidak dicolek, mereka mengebom kawasan di Khan Yunis yang menyebabkan berlakunya peristiwa Black Friday ataupun Jumaat Hitam. Dan tidak mustahil keputusan itu akan diambil semula oleh Zionis Israel mengebom sehingga kini yang disebutkan 3 lokasi penempatan haram yang telah berjaya dikuasai oleh Al-Qassam dan para pemuda untuk memastikan kawasan mereka clear sebelum mereka menguatkan semula serangan ke atas bumi Gaza dan ke dalam kawasan Gaza seperti mana yang biasa mereka lakukan. Dan jawapan kepada soalan yang disebutkan seterusnya tadi, betul apa yang disebutkan oleh Tuan, bahawa mereka yang berada di dalam bumi Gaza, kanak-kanak, orang dewasa, orang tua dan para bayi juga, mereka tidak mempunyai tempat untuk berlindung. Dan bila mana berlaku serangan ke atas bumi Gaza, mereka terpaksa bertawakal seperti biasa. Dan sebenarnya saya baru setengah jam tadi bercerita ataupun bervideo call dengan keluarga saya di Gaza. Dan dalam tempoh kami sedang bercakap, tiba-tiba terdengar bunyi letupan dan anak-anak dan isteri berlari ke tempat yang lebih selamat di dalam kawasan rumah itu sendiri, kerana ada sebuah stesen polis yang berdekatan dengan kawasan rumah kami dibom yang menyebabkan ia ranap sepenuhnya. Bagaimana kita menjangkakan jam-jam yang seterusnya bagi penduduk di bumi Gaza dengan ketegangan yang bakal semakin memuncak pada bila-bila masa pada ketika ini, dan semangat juga yang ditunjukkan oleh anak-anak muda, pejuang-pejuang yang turut bersama dengan pejuang pembebasan Al-Quds dan juga Brigade Al-Qassam? Saya merasakan situasi yang berlaku di Gaza ketika ini adalah situasi yang sukar untuk dilihat di tempat yang lain. Kerana pengalaman melalui beberapa kali peperangan di bumi Gaza, walaupun harga nyawa, harga harta benda yang perlu mereka bayar sebelum daripada ini jauh lebih tinggi daripada apa yang berlaku ketika ini. Dan ketika ini pun kita tahu kita masih lagi berada di awal serangan balas daripada pihak penjajah Zionis Israel. Tetapi sebelum daripada ini, walaupun jumlah nyawa yang terkorban, syuhada yang terkorban begitu besar, tetapi bila mana mujahidin berjaya untuk melakukan satu-satu operasi, contohnya yang berlaku pada tahun 2014, keupayaan mereka untuk memecah masuk ke pelabuhan laut Zikim di sebelah utara Setanjung Gaza dengan memperkenalkan kumpulan ataupun pejuang-pejuang amfibia laut oleh Brigade Izzuddin Al-Qassam, maka untuk pemuda-pemuda Palestin dan penduduk-penduduk di bumi Palestin itu seolah-olah sudah mampu untuk merubat rasa kesedihan ke atas kehilangan nyawa dan harta yang berlaku sebelumnya. Dan kali ini neracanya terbalik. Mereka bermula dengan kegembiraan serta kebahagiaan atas kejayaan mereka menceroboh ataupun masuk semula ke dalam tanah mereka yang telah dijajah di dalam tanah-tanah haram Israel. Dan sebenarnya rasa kegembiraan ini untuk penduduk Palestin berada di tahap yang memuncak. Walaupun mereka tahu bahawa serangan balas akan berlaku dan akan kita lihat korban nyawa yang begitu tinggi dalam masa yang terdekat, tetapi pada keyakinan saya apa yang berlaku ini adalah sesuatu yang cukup untuk menggembirakan mereka buat beberapa tahun yang akan datang. Walau bagaimanapun,
adakah serangan yang dilakukan oleh mujahidin ke atas kawasan-kawasan Zionis Israel ini akan menjadi suatu titik kejayaan baru? Jawapannya ialah tindakan yang akan diambil oleh mereka yang lain yang berada di dalam kawasan tanah jajahan 1948 contohnya, ataupun mereka yang berada di kawasan West Bank, di mana dalam ucapan pertama yang dikeluarkan oleh Komander Brigade Izzuddin Al-Qassam, iaitu Komander Muhammad Daif disebutkan bahawa pergerakan perlu dilakukan ketika ini oleh mereka yang berada di dalam kawasan West Bank, mereka yang berada di dalam kawasan 1948 dan mereka yang berada di dalam negara-negara Arab. Dan istimewanya kali ini beliau meluaskan ucapannya dan menyebutkan juga beberapa negara selain daripada negara-negara Arab, dan kita di Malaysia adalah antara negara yang disebutkan bersama-sama dengan rakan-rakan kita daripada Pakistan dan Indonesia. Jadi kalau mereka yang bergerak di dalam kawasan-kawasan lain ini turut bangkit bersama-sama dengan pemuda-pemuda yang sedang bangkit dari Gaza, maka akan ada kemungkinan kejayaan demi kejayaan akan terus ditempuhi. Tetapi sekiranya mereka tidak bertindak dan hanya mengharapkan pergerakan daripada pemuda di Gaza yang sangat-sangat terhad dan sangat jauh untuk sampai kepada penempatan-penempatan yang seterusnya, maka mungkin serangan ini akan terhenti setakat ini sahaja. Nadir, saya juga mengerti apa yang dilaporkan oleh Al Jazeera di mana jurucakap Hamas mengatakan bahawa ini adalah mesej yang dihantar kepada negara-negara Arab yang menormalisasikan hubungan bersama dengan Israel dan juga betapa pentingnya dan juga betapa terlukanya hati-hati mereka yang khususnya berada di Gaza dengan normalisasi itu. Dan dalam masa yang sama, hal ini tidak hanya perjuangan yang terhad sekitar hari ini dan juga oleh pejuang-pejuang Hamas semata-mata, memerlukan satu kerangka yang lebih besar, satu tekanan. Tetapi itu satu perkara yang tidak dilakukan dan tidak ditekan di peringkat diplomatik yang lebih besar. Apa yang kita perlu bincang dan juga lihat daripada sudut ini, Nadir? Saya rasa kebimbangan yang disebutkan oleh Tuan adalah kebimbangan yang sangat-sangat berasas, kerana jika dilihat beberapa perkumpulan negara-negara utama sebelum daripada ini yang berlaku, contohnya di ASEAN, mereka tidak lagi menyebutkan tentang isu Palestin. Mungkin hanya disebutkan sepintas lalu oleh Presiden Indonesia dan disebutkan oleh Perdana Menteri kita, Sri Anwar Ibrahim. Tetapi tidak disebutkan oleh wakil-wakil pimpinan-pimpinan yang lain, seolah-olah isu Palestin adalah isu yang telah pun berlalu, isu yang telah pun dilupakan, dan mereka mula beralih tumpuan kepada isu-isu lain yang dilihat lebih memberi kesan kepada ekonomi dunia dan kepada keadaan sosial di dunia, seperti perang Ukraine dan juga Rusia. Jadi sebenarnya bila mana kita disebutkan secara terus oleh ketua kepada mujahidin ini yang sedang membebaskan semula tanah air mereka, saya rasa masa ini adalah masa yang sangat sesuai untuk Malaysia, untuk Indonesia, untuk Pakistan, di antara negara-negara yang disebutkan tetapi bukan negara-negara Arab. Harapan telah diberikan kepada kita untuk kita memandu usaha-usaha yang lebih kritikal, usaha-usaha yang lebih besar dan lebih impactful kepada perjuangan pembebasan tanah Palestin ini, kerana orang-orang Palestin telah pun hilang kepercayaan dan tidak lagi bergantung harap kepada negara-negara Arab. Nadir, saya ingin meminta sedikit di situ kerana saya ingin bersama dengan Dr. Khalid Kadumi, Pegawai Perhubungan Antarabangsa Hamas. Assalamualaikum, Dr. Khalid. Dr. Khalid, are you with us? Dr. Khalid? Okey, kita cuba dapatkan Dr. Khalid sebentar lagi. Kita cuba beliau difahamkan ada sedikit saja masa untuk bersama dengan kita, tapi kalau kita dapat, kita cuba dapatkan sekali lagi. Nadir, kalau minta maaf saya meminta kat situ, tapi kalau dapat diteruskan, bagaimana ini perlu dibugar dan juga ditegaskan lagi dalam konteks lebih semasa dikala normalisasi menjadi normal dan juga seolah-olah isu perjuangan Palestin dan juga perjuangan di Gaza ini tidak dipandang begitu serius beberapa tahun kebelakangan ini. Ya, kebangkitan dan usaha yang dilakukan oleh semua pihak perlu dikembalikan sekurang-kurangnya kepada tanda aras apa yang kita lakukan pada tahun 2021, di mana Malaysia dijenamakan sebagai salah sebuah negara
yang sangat kuat walaupun ketika itu di dalam digital war, perang media sosial bersama-sama dengan Israel, kita melancarkan hashtag yang diberi nama ataupun kita sebut sebagai Israel Koyak. Ketika itu 500,000 kali digunakan di media sosial sehingga kan diberikan respon balas berkali-kali oleh media sosial di peringkat Israel itu sendiri. Dibahaskan di dalam kajian-kajian dan seterusnya dibincangkan di dalam portal-portal berita utama mereka. Maka apa yang perlu kita lakukan ialah cuba untuk kembali semula ke dalam situasi tersebut walaupun kita tahu kita berada dalam keadaan ekonomi yang menggugat, kita berada dalam keadaan mungkin diri sendiri tertekan dengan keadaan semasa dan sebagainya, tetapi kewajipan kita untuk orang-orang Palestin ini, kewajipan kita untuk terus mempertahankan keadilan dan meruntuhkan kezaliman, hak mereka untuk diberi ruang merasai sedikit kemanusiaan daripada kita tidak boleh kita biarkan. Nadir, saya difahamkan juga beberapa kemudahan yang dibina oleh pihak NGO termasuk Hospital Indonesia yang didirikan di Gaza juga antara yang terkesan akibat serangan balas oleh Israel. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa saluran dan juga bantuan masih lagi dapat diteruskan untuk saudara di Gaza dan juga situasi untuk hari-hari mendatang bagaimana? Saya rasa bila kita bercakap tentang bantuan dan pengeboman ke atas apa yang telah kita bina bersama-sama untuk orang Palestin, kita tidak boleh menilainya dengan kayu ukur ataupun mata hati kita sendiri. Kerana bila kita mengukur dengan mata hati kita, kita akan dapati bahawa kita tidak mahu lagi menyumbang untuk projek-projek yang kita jangkakan dalam perang yang akan datang akan dibom semula. Tetapi kita perlu mengukur pemberian dan sumbangan kita kepada orang-orang Palestin dengan mata hati dan kayu ukur orang-orang Palestin itu sendiri. Di mana dalam peperangan yang berlaku, setiap kali rumah mereka dibom, setiap kali harta mereka dimusnahkan, kedai-kedai mereka dirobohkan, maka mereka akan bangkit sebaik saja habis peperangan untuk membina semula rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka. Mereka akan membersihkan semula kedai-kedai mereka yang telah dipenuhi dengan batu bata dan hasil robohan. Begitu juga mereka akan membangunkan semula bisnes mereka daripada kosong. Maka bila mana kita membantu Palestin, semangat itulah yang perlu kita tanam di dalam diri kita. Kalau mereka mampu untuk membina semula rumah-rumah mereka dengan semangat yang baru sebaik saja habis peperangan, maka pastinya kita yang menyumbang tidak boleh putus semangat dan tidak boleh putus asa dalam terus memberi kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan sokongan dan dokongan daripada kita. Nadir, dalam masa yang sama juga naratif dan juga mesej yang perlu dihantar dan juga diterangkan kepada masyarakat secara keseluruhan perlu jelas mengenai apa yang berlaku pada hari ini dan juga isu dan juga sejarah pencerobohan terhadap Palestin sejak lebih setengah abad yang lepas. Dan juga Nadir sentiasa konsisten dalam berdebat, dalam menerangkan isu khususnya di media sosial. Dan itu tidak mudah juga di platform media sosial apabila ada sekatan dan juga ada visual yang deflect dan sebagainya. Tetapi bagaimana dalam konteks hari ini perlu sentiasa diteruskan naratif dan juga penjelasan itu dari masa ke masa, merentasi semua platform media sosial, merentasi semua fahaman agama, kaum, negara dan sebagainya. Saya rasa apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu kuat semula dengan jumlah dan angka yang ramai. Melakukan benda yang sama dengan kerja yang sama secara berfokus dan bertumpu. Dan mungkin pada hari ini kita sedang membawa message dan kita membawa hashtag yang baru. Kita membawa Taufan Al-Aqsa sebagaimana nama serangan yang dibuat, iaitu Taufan Al-Aqsa di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu terjemahannya Taufan Al-Aqsa. Kita boleh gunakan semula sebagai hashtag selain daripada hashtag-hashtag yang telah menaikkan nama Malaysia sebelum daripada ini seperti Israel Koyak ataupun Koyak Israel. Hashtag-hashtag ini kalau digunakan oleh rakyat Malaysia, dia tidak akan mengganggu ekonomi kita. Dia tidak akan mengganggu kekurangan-kekurangan yang kita ada untuk memberikan sumbangan dalam bentuk wang ringgit, tetapi ia akan membantu dan sangat-sangat membantu dalam bentuk advokasi untuk memastikan suara Palestin dapat timbul semula di sebalik nama-nama peperangan ataupun kesusahan lain yang sedang dihadapi oleh umat manusia pada hari ini. Maka pada hari ini kita menyuruh seluruh rakyat Malaysia untuk bangkit semula membawa hashtag Taufan Al-Aqsa, hashtag Israel Koyak, dan hashtag lain, bangkitkan semula semangat bawang army yang pernah menjadikan Malaysia sangat-sangat digeruni oleh digital media pihak Zionis Israel, dan pastinya ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Asrul Awani yang membawa naratif yang tepat dan istilah-istilah yang tepat dalam menceritakan tentang apa yang sedang dilakukan oleh para mujahidin di bumi Gaza. Dan akhirnya bagaimana kita menunggu dan juga meneliti perkara dan juga perkembangan di Gaza ini dalam jam-jam yang berikutnya. Nadir sendiri bagaimana mungkin menguasai ini dan juga memberikan juga menyalurkan maklumat
dengan lebih jelas mengenai apa yang berlaku dalam Gaza khususnya pada ketika ini? Saya rasa maklumat yang sampai kepada rakyat Malaysia pada hari ini ataupun ketika ini adalah maklumat yang sangat-sangat raw. Maklumat yang datang daripada bukan media I'lam ataupun media Brigade Izzuddin Al-Qassam semata-mata, tetapi juga adalah maklumat dan info yang datang daripada rakyat mereka. Kerana mereka berjaya untuk masuk ke dalam tanah haram Israel. Ada di kalangan rakyat di sana yang membuat Facebook Live dan sebagainya. Maka maklumat yang sampai kepada kita kadang-kadang mudah untuk diputarkan dan disalahkan oleh Zionis Israel. Kita akan melihat dalam masa yang terdekat bagaimana mereka akan mula setelah melakukan serangan balas yang sangat dahsyat ke atas Gaza, memohon kepada UN untuk masuk campur, memohon kepada Mesir untuk masuk campur, dan mereka akan menamakan diri mereka sekali lagi sebagai bangsa kepada keadaan. Tetapi sebagaimana yang disebutkan oleh semua panel kita tadi, serangan yang berlaku ke atas bumi Gaza dan bumi Palestin adalah yang telah berlaku dalam bentuk penjajahan sejak tahun 1948, malah sebelum daripada itu. Maka apa yang dilakukan oleh rakyat Palestin ketika ini hanyalah mempertahankan tanah air mereka dan cuba untuk mendapatkan semula tanah air mereka yang telah dijajah. Kita nantikan apa yang berlaku dan pastikan semangat kita untuk mengikuti apa yang sedang berlaku di sana tidak putus. Teruskan menyumbang, teruskan berdoa dan teruskan menyebarkan hashtag dan menggerunkan semula musuh kita walaupun dalam lapangan yang sangat kecil.